Assalamualaikum dan salam sejahtera. Topik yang akan saya bincangkan adalah berkenaan dengan projek sarjana muda untuk pengurusan harta tanah dengan tajuk penyataan masalah Made Simple. Berikut adalah beberapa perkara ataupun persoalan yang sering ditanya oleh pelajar berkenaan dengan penyataan masalah. Antaranya adalah bagaimana nak kenal pasti isu dan masalah. Adakah perkara yang hendak dikenal pasti itu wajar dikaji? Adakah perkara yang hendak dikaji pernah dikaji sebelum ini? Adakah perkara yang hendak dikaji relevan dan manfaat? Untuk kita menyatakan atau memahami apa itu penyataan masalah, kita perlu merungkai penyataan masalah ini dalam 3 komponen utama, iaitu yang pertama adalah definisi penyataan masalah itu sendiri, apa itu penyataan masalah. Kedua, kenal masalah, iaitu setakat mana penyataan masalah yang dibangkitkan berjaya menghasilkan jurang penyelidikan. Yang ketiga, gaya penulisan. Bagaimana menghasilkan penyataan masalah yang baik. Untuk definisi, saya akan mulakan dengan soalan. Kenapa penyelidikan terhadap sesuatu perkara tersebut perlu dilaksanakan? Sekiranya jawapan kepada persoalan ini adalah kerana timbul berbangkit masalah atau isu terhadap sesuatu perkara tersebut yang mana perlu kepada jalan penyelesaian atau penambahbaikan, maka kita boleh mengatakan bahawa ada masalah dan kita boleh membuat penyataan masalah. Ataupun kita melihat kepada contoh yang senario yang boleh membawa kepada penyataan masalah. Contoh pertama adalah pemilik bangunan hijau ingin mengetahui sama ada konsep hijau pada bangunan dapat membantu memberi pulangan pelaburan yang tinggi atau tidak. Di situ sudah ada senario, isu dan masalah kerana pemilik bangunan ingin mengetahui sama ada bangunan yang dimiliki ini adakah boleh memberi pulangan ataupun pelaburan yang tinggi. Kerana ini boleh membantu pelabur ataupun pemilik bangunan memikirkan berkenaan dengan pelaburan terhadap harta tanah tersebut. Ataupun contoh kedua, penilai ingin mengetahui sama ada kaedah penentuan jumlah pampasan yang munasabah untuk sesuatu pengambilan tanah adalah mengikut nilai pasaran sebenar sesuatu harta tanah tersebut atau tidak. Oleh itu, definisi penyataan masalah adalah sesuatu yang mana sama ada ianya boleh menerangkan idea atau fokus bidang penyelidikan yang akan dikaji, ataupun penyataan masalah itu berjaya menerangkan secara jitu dan komprehensif isu atau masalah yang ingin dikaji, ataupun penyataan masalah itu berjaya mengenal pasti jurang penyelidikan sesuatu perkara yang mana wajar untuk dikaji. Komponen yang kedua dalam penyataan masalah adalah kenal masalah. Bagaimana masalah ataupun isu dapat dikenal pasti? Terdapat beberapa perkara ataupun beberapa cara bagaimana kita nak mengenal masalah. Yang pertama, adakah berdasarkan kepada sesuatu peristiwa yang berlaku, iaitu melalui pengalaman penyelidik berkenaan dengan isu-isu praktikal dan menjadi keperluan untuk dibuat kajian, ataupun adakah berdasarkan motivasi dari penyelidikan sedia ada yang mana masih terdapat jurang untuk kajian lanjutan, antaranya seperti terdapat percanggahan hasil kajian sedia ada yang mana perlu kepada verifikasi kajian baharu, ataupun perlu melaksanakan kajian di kawasan kajian dan sampel yang berbeza. Seterusnya, komponen yang ketiga adalah berkenaan gaya penulisan dalam penyataan masalah. Untuk membincangkan berkenaan dengan gaya penulisan dalam penyataan masalah, saya akan membahagikan dia kepada 2 komponen, iaitu yang pertama gaya penulisan struktur ataupun komponen.
komponen ataupun struktur yang perlu ada dalam penulisan penyataan masalah. Yang pertama, penulisan penyataan masalah perlu menyatakan isu masalah berkaitan perkara yang hendak dikaji. Yang kedua, penulisan berkenaan dengan penyataan masalah perlu menyatakan hasil penemuan kajian lepas sedia ada yang boleh dikaitkan dengan perkara yang hendak dikaji. Yang ketiga, penulisan untuk penyataan masalah perlu menyatakan jurang penyelidikan yang masih ada berkaitan perkara yang hendak dikaji. Dan yang terakhir, penulisan penyataan masalah perlu menyatakan rumusan perkara yang hendak dikaji oleh penyelidik berdasarkan jurang sedia ada yang telah dikenal pasti. Komponen yang kedua yang berada dalam gaya penulisan adalah kata penghubung. Perlu diingatkan oleh pada semua penyelidik ataupun pelajar, gaya penulisan untuk penyataan masalah perlu kepada kata penghubung. Contoh cadangan kata penghubung yang baik adalah seperti malah, justru, namun, oleh itu, bagaimanapun, di samping itu, seterusnya, sehubungan dengan itu, tambahan pula, dan lain-lain lagi. Dan banyak lagi. Saya akan bagi satu contoh penyataan masalah yang ditulis oleh seorang pelajar lepas berkenaan dengan pembiayaan pembangunan tanah wakaf, iaitu oleh pelajar projek sarjana muda yang lepas dari Nur Alia Sabrina binti Nur Aslan. Contoh penyataan masalah. Yang pertama, kita perlu menyatakan isu berkaitan perkara yang hendak dikaji. Alright. Isu ataupun perkara yang hendak dikaji dalam pembiayaan pembangunan tanah wakaf adalah seperti yang telah dinyatakan oleh pelajar ini, iaitu statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Malaysia pada tahun 2012 menunjukkan bahawa terdapat lebih 11,000 hektar tanah wakaf di seluruh Malaysia yang dianggarkan bernilai 1.17 million. Walaupun kebanyakan tanah berkenaan berpotensi untuk dibangunkan, namun hanya 7% sahaja dari keseluruhan tanah wakaf yang telah berjaya dibangunkan. Ini menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana masalah yang wujud dalam pengurusan pembangunan tanah wakaf di Malaysia. Penulis ini telah berjaya mengaitkan isu berkenaan dengan tanah wakaf senario yang berlaku di Malaysia pada hari ini yang dikaitkan dengan kajian yang akan dikaji oleh penulis ini. Seterusnya, penulis menulis berkenaan dengan penemuan kajian lepas. Alright. Antara masalah yang dikenal pasti menyumbang kepada kelembapan pembangunan tanah wakaf kerana penulis ini ataupun pelajar ini mengkaji berkenaan dengan pembiayaan pembangunan tanah wakaf. Jadi dia akan mencari apa-apa penyelidikan lepas berkenaan dengan pembiayaan dan juga pembangunan tanah wakaf. Alright. Dan dia akan kaitkan dengan kajian yang akan dilakukan ataupun yang hendak dikaji oleh penulis ini. Okey. Dia telah berjumpa beberapa kajian-kajian lepas yang membincangkan tentang perkara yang menjurus kepada kelembapan pembangunan tanah wakaf ataupun keterbatasan dana ataupun ketiadaan dana berkaitan dengan pembangunan tanah wakaf. Okey. Dan juga di samping itu, institut keuangan juga kurang berminat. Oleh itu, pengkaji ataupun penulis juga mengaitkan dengan institusi keuangan ataupun dengan pihak bank-bank komersial yang akan membiayai pembangunan tanah wakaf. Kerana tajuk kajian penulis ini adalah tentang pembiayaan pembangunan tanah wakaf. Jadi pengkaji akan mengaitkan dengan pembiayaan tanah wakaf dan juga pembangunan tanah wakaf. Alright.
Di situ kita akan temui apa yang disebut sebagai jurang penyelidikan terhadap kajian ini. Seterusnya, ketiga penulis cuba menghasilkan satu jurang penyelidikan hasil daripada senario semasa berkenaan dengan pembangunan tanah wakaf dan juga pembiayaan tanah wakaf, dan dibandingkan dengan kajian-kajian lepas yang telah dibuat berkaitan dengan pembiayaan dan juga pembangunan tanah wakaf. Di situ penulis berjaya mengenal pasti jurang penyelidikan yang ada, yang mana ada potensi untuk dibuat kajian lanjutan ataupun kajian yang baru. Okay. Oleh itu, untuk perkara yang keempat, perkara yang hendak dikaji ataupun jurang yang telah dikepenah pasti itu, maka pengkaji akan menghasilkan satu cadangan kajian ataupun tajuk kajian yang akan dibuat. Alright, ini adalah keseluruhan daripada contoh penyataan masalah yang ditulis oleh pelajar tersebut ataupun penulis kajian ini, yang mana dia merangkumi semua komponen yang sepatutnya ada di dalam penyataan masalah. Yang pertama, yang warna pink ini adalah berkenaan dengan isu yang berkaitan dengan kajian yang dikaji. Alright. Yang kedua, yang ada berwarna biru ini, paragraf yang berwarna biru ini adalah berkenaan dengan kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan kajian yang penulis ini kaji. Alright. Dan seterusnya, yang ada berwarna coklat ini adalah penulis menunjukkan bahawa terdapat jurang penyelidikan yang mana penyelidik telah memilih salah satunya untuk dibuat kajian. Oleh itu, justru itu, untuk yang paragraf yang berwarna hijau ini, penulis telah merumuskan, telah menyimpulkan bahawa hasil daripada kajian lepas dan senario yang berlaku pada masa ini berkaitan dengan pembiayaan dan pembangunan tanah wakaf, maka penyelidik telah mengenal pasti tajuk untuk kajian projek sarjana muda ini, iaitu untuk mengenal pasti jenis-jenis pembiayaan yang disediakan oleh pihak bank komersial dan masalah yang dihadapi oleh pihak pentadbir tanah wakaf dalam memperolehi pembiayaan pembangunan tanah wakaf di kawasan kajian. Terima kasih.